Terima kasih ucapkan kepada tiga-tiga panelis Ustaz kita. InsyaAllah lepas ni kita akan terus kepada sesi soal jawab. Tapi sebelum saya nak buka lah soalan kepada sahabat-sahabat audiens semua, eloklah saya bacakanlah beberapa soalan yang sampai kepada saya. Tu Sunaida, mungkin sahabat-sahabat boleh jumpilah soalan masing-masing, boleh sediakan soalan masing-masing. Dekat tangan saya ni ada beberapa soalan, Ustaz. InsyaAllah lah saya akan cuba baca dengan intonasi yang betul sebolehnya lah. Sebab soalan ni macam cadangan panjang. So saya baca, ada setengah soalan tu dia letak nama kepada ustaz mana-mana. Ada yang saya tak letak. Yang mana ada letak tu saya cakap lah, nanti saya bagi ke ustaz, mungkin ustaz boleh baca kan. Sebab saya nak baca sekali lalu ada 6 soalan. Sementara tu sahabat-sahabat lain mungkin boleh adalah sediakan soalan. Saya baca soalan yang pertama, ada tulis nama Ustaz Ridwan. Assalamualaikum. Ustaz, bukan. Boleh Ustaz huraikan hadis mengenai sistem khalifah yang berbunyi telah berlaku zaman kenabian ke atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkat zaman itu seperti yang dia kehendaki. Kemudian berlakulah zaman kekhalifahan, dia buat titik ... Mana dia nak yang hadis tu lah untuk Ustaz huraikan. Mungkin sekarang Ustaz nak tengok kan. Dan soalan seterusnya adalah dalam dia tak ada tulis nama Ustaz InsyaAllah saya baca. Dalam setiap kuliah Ustaz banyak tekankan pasal berjuang. Apa yang perlu kami, dalam kurungan student, lakukan sebagai langkah pertama untuk kami berjuang? Dan apabila kami pulang ke Malaysia, bagaimana atau apa langkah terbaik untuk kami berjuang? Soalan seterusnya, soalan ni ada nama kepada soalan kepada Ustaz Dasuki. Dia buat dalam kurungan cabaran Dani. Bagaimana hendak berhadapan dengan kelompok komuniti yang memandang serong golongan pendakwah di kalangan mereka, kerana golongan pendakwah ini kadang-kadang terpaksa mengabaikan peranan mereka pada komuniti tersebut atas sebab usaha dakwah di luar kawasan komuniti. Okay, Ustaz boleh tengok ni. Tiga ni. Soalan pertama tu Ustaz ni Abdul bidang hadis, belajar di Wadi. Soalan pertama Ustaz ni saya belum dengar hudah dengan baik. Jadi soalan pertama Ustaz ni saya jawab yang soalan berkaitan dengan keperluan atau kepentingan pasal berjuang. Apa yang perlu kami lakukan sebagai langkah pertama untuk kami berjuang, dan apabila kami pulang ke Malaysia bagaimana? Baik, adik-adik dirahmati Allah sekalian, semalam saya telah sebut bagaimana dalam hukum bai'ah yang pertama Imam Hasan Al-Banna letakkan Al-Fahmu, manakala Syekh Sarhawa rahimahullah menyebut dalam kitab Junullah buku pertama lagi tentang keperluan abna'ul harakah untuk mereka menguasai ilmu. Sebab tu saya uraikan semalam bagaimana pembinaan sakhafah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Lepas tu pula bina pula di Madinah, bukan tu hijrah buat negara, tuan-tuan buat penggalan kuasa politik, tidak. Tetapi setahun lebih awal adanya Baitul Qura, di mana telah Nuqabah seperti Allah bin Maktum, Musa' bin Umar, atau kita gelar sebagai Mukri Al-Madinah. Dan kalau kita lihat bagaimana dah hijrah Nabi, bagaimana masjid tanda besarlah Masjid Nabawi, 100 hasta panjang, 100 hasta lebar, dan di sini berfungsi sebagai tempat berimpunnya pecinta atau pentaksub ilmu, sebagaimana digelar sebagai golongan Ahlus Sufah. Tuan-tuan daripada hak tua sampai hak muda, contoh Anas bin Malik yang juga merangkap sebagai pembantu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seramai 21 orang PA, pembantu Nabi. Adik-adik 21 orang. Dan sirah ni dia tak campur angka kosong, tidak. Dia jelaskan nama dan portfolio bidang tugas. Siapa dia yang bahagian mengarang ataupun istilah ini sebagai isu akhbar? Zaid bin Thabit, anak remaja yang sangat pintar, sangat jenius. Pernah Nabi suruh dia belajar bahasa Ibrani. Dan tempoh 2 minggu dia boleh menguasai bahasa dan menulis dalam bahasa dan tulisan Ibrani. Hebat. Tuan-tuan, siapa dia? Pembantu Nabi. Tuan-tuan, bagi keselamatan Muhammad bin Muslimah. Dan sekarang tadi saya tengok tadi itu macam mana tadi bila saya
tunjuk gambaran tentang UTK, unit keselamatan ni. Perdana Menteri Jepun dia tunjuk kat TV. Ada. Amerika pun ada dokumentari berkaitan yang pengawal presiden. Jepun pun ada. Kalau Malaysia UTK. Rupa zaman Nabi ada sahabat bentuk satu kelompok keselamatan, jaga keselamatan Nabi yang dipimpin oleh Muhammad bin Muslimah. Hinggalah dilonggarkan kawalan lepas tu ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Itu bukan sayang kat Nabi. Muhammad bin Muslimah dia hantar Nabi kat pintu, dia duduk jauh, dia akan perhati Nabi daripada jauh. Nabi masuk rumah baru dia akan tinggalkan Nabi. Siapa dia lagi? Yang tubuh dia besar, dia bukan pula hamba kepada Umayyah bin Khalaf, juga pembantu Nabi, sangat cinta kepada Nabi. Dan Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bilal. Siapa lagi tuan-tuan adik-adik? Zaid bin Harithah, juga bekas hamba yang dilahirkan oleh Khadijah. Akhirnya tuan jadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Nabi, tengok. Siapa dia yang paling muda sekali? Jadi kita masuk dalam kelompok Ahli Suffah. Siapa dia? Anas bin Malik. Masa Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 9 Hijrah, dia berusia 12 tahun. 12 tahun kalau adik-adik kita, Masya Allah, baru habis UPSR, KBSR. Cikgu kata kerja berat sampai rebah. Dah erti benda lagi dah, nama yoyo lagi dah. Anas bin Malik telah menghafal sebanyak berapa? 6,000 buah hadis, Masya Allah. Umur 12 tahun. Mana kelompok yang lain Ahli Suffah ni Nabi pilih sebagai tenaga nuqaba. Contoh kita duduk belah Safar ni berlaku peristiwa Yaum Ar-Rajih ataupun Hari Ar-Rajih. Nabi pilih 10 orang ni untuk keluar berdakwah kepada kaum Adha dan Al-Qarah. Nabi pilih 10 orang termasuk Zaid bin Ad-Datinah. Akhir berlaku pembunuhan. Mereka dibunuh oleh kelompok kafir ni 10 orang. Sahabat-sahabat kita, dan mereka ni apa ciri mereka? Yang dihantar sebagai tenaga nuqaba ni, mereka ahli Quran, mereka alim Al-Quran. Apa makna tuan-tuan? Nak buat kerja Islam ni pun dia mesti daripada ilmu, kefahaman. Tak boleh kita kosong kepala nak berjawab Islam, tak boleh. Saya awak kata nanti timbulkan fitnah kepada perjuangan. Betul. Dia tak erti ilmu, dia tak faham, tiba-tiba dia nak jawab macam-macam, dia nak jawab. Ada. Sedangkan kita ni ada keterbatasan, limitasi kita. Contoh saya sebut tadi lah, saya sebut tuan-tuan. Ustaz K ada daerah disiplin dia, Ustaz daerah disiplin ilmu dia. Tuan-tuan sekalian, dah, saya akan tanya buat fiqh saya lepas pada ustaz-ustaz lain. Nampak tak? Makna ilmu ni sangat penting. Baik, kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, peristiwa tahun 4 Hijrah, Bir Ma'unah pun sama. Bulan yang kita duduk sekarang ni, tahun 4 Hijrah berlaku Bir Ma'unah sama juga. Datang Abu Barah ataupun namanya Amir bin Malik, minta Nabi hantar tenaga pendakwah ke Najat. Nabi SAW pada asalnya Nabi tak minat hantar ke Najat sebab Nabi tak tahu apa sikap orang Najat kepada dakwah Islam. Yang kedua, baru berlaku peristiwa tragedi Ar-Rajih. Tragedi pembunuhan kepada pemuda-pemuda ahli Qura, tenaga nuqaba ni. Tapi akan Nabi ubah. Pendirian Nabi pilih 70 orang anak muda. Kalau kita tengok Dr. Hussein Haikal sebut, Nabi sangat fokus kepada pembinaan anak muda. Betul sungguh tuan-tuan sekalian, sebab anak muda ni cerdas. Anak muda ni sangat cerdas. Dunia ni dia berubah kerana kelompok anak muda. Kata seorang sejarawan. Dah, anak muda tengok kat kawasan Jose Rizal. Tulis No Limit Tangerine. Tengok siapa dia pernah baca buku The Notebook from Prison. Siapa ada pernah baca The Notebook from Prison dalam ramai-ramai ni? Berat saya tanya, saya awal dah tahu, saya pun tahu. Saya tanya orang putih pun tak tahu. Inilah bawa fahaman apa? Fahaman apa? Teori hegemony, counter hegemony. Kalau saya terang 2-3 jam dah ada debat ideologi, memang kamu semua nak dengar. Ni orang nak sibuk nak pakai vendetta ni. Vendetta. Dah. Bagaimana nak menguasai masa dalam keadaan aman, dalam keadaan pendidikan politik. Tapi komunis juga di sistem mazhab daripada Antonio Gramsci. Anak muda, setiausaha gerakan pelajar University of Turin, Itali. Menarik, dia tulis buku dalam penjara di sekilas. Saya ingat kalau kamu kena rajin baca-baca buku ideologi ni. Tak semesti kita engineering, tak boleh baca buku-buku social science, political science. Barulah maklumat kita banyak untuk bercakap. Kita dapat lihat, kalau kita banding Islam, memang tak ada tolak banding dengan Islam. Kamu kena baca Das Kapital ataupun buku Manifesto Komunis oleh Karl Marx. Pernah baca tak buku Karl Marx? Siapa dah baca buku Karl Marx kat tangan? Ustaz semua kena baca. Orang lain tak nak baca. Berat macam ni adik-adik. Semua dunia ni, dan fokus kelompok ni pada anak muda. Sebab itu berlaku revolusi Bolshevik. Sebelum kita revolusi Bolshevik tahun 1917, 7,000 anak muda dikaderkan. Akhirnya mereka dapat topple zalim yang zalim. Nak dapat
komunis di Rusia. Tengok peristiwa 4 Mei 1919 di China. Tahu? Li Tachao, Chen Tushu, Mao Zedong, ni semua pelajar-pelajar universiti of Peking. Jatuh sistem monarki di China. Anak-anak muda semua, kalau kita baca sejarah semua ni, termasuk Black Friday di Tehran, jatuh. Shah Iran tahun 1979 adalah anak-anak muda para pelajar universiti. Termasuk Hamas. Hamas ni dia sel-sel pelajar universiti di Gaza. Dia sel-sel pelajar universiti. Akhirnya bentuk Hamas tahun 1987. Dr. Nizar Abdul Qadir Raya, Syekh Ahmad Ismail Yasin, Syekh Muhammad An-Najjar, tuan-tuan sekalian, tokoh Ikhwan di Gaza. Ini nak beritahu anak muda ni sampai, sebab tu Nabi fokus pada anak muda. Baik, saya nak beritahu, dan Nabi tunjuk kepada kita Mr. Bir Ma'unah dengan yang Araji tadi, anak muda yang dipilih untuk berjuang ni, karakteristik utama dia Al-Suffah, Ahlul Qura. Apa makna? Ilmu. Macam mana hari ni nak jadi aktivis gerakan pelajar, Rizak tak tahu ke mana hala. Malaysia berlaku. Dok kutuk gila-gila Ustaz ni Abdul dalam blog. Dok kutuk gila-gila. Orang ni semua dah belajar pelajaran dah. Ustaz ni pelajar terbaik Mak Muhammadi. Ridwan Ma'unah pelajar terbaik lagi tinggal ni 1990. Nak beritahu, dia nak kutuk kita berapi, dia belajar pun tak habis. Duduk masuk insaniah tak habis, duduk kuis tak habis, duduk kata kepimpinan-pimpinan gerakan. Jadi, kita nak beritahu, ilmu sangat penting. Orang tak ilmu, begitulah akhlak mereka. Bahasanya kesat, bahasanya kasar. Dan sekalian, ni anak-anak muda, anak muda kain sejengkal. Sebab itu, pertama, safafah. Saya ulang balik. Yang pertama, bekalan untuk balik negara kita lah, kita kena ada ilmu. Sebab tu saya buat peperiksaan fikrah tu, saya memang nak menangis pun ada, nak tahu pun ada, suka seorang-seorang pun ada, menatap adik-adik pun naskah jawapan. Ustaz dia kata Ustaz orang ni ketagih tanda ketahuan, dia kata. Bekas guru biasa lah tuan-tuan. Nak walaupun 5 tahun, dulu 12 tahun, memang kita tanda ketahuan tengok. 2 per 24, 3, paling ramai 3 dan 4 per 24. Rupanya, adik-adik muslimat ada masalah dengan budaya membaca. Minta maaf. Rasa jawab muslimi lebih baik sikit muslimat tertinggal belakang. Tapi ini sebagai cabaran. Saya nak beritahu apa sebenarnya. Adik-adik kena banyak membaca. Tak ada pilihan dah. Nak jadi tenaga nukhabak ni, nak jadi pendakwah, da'i ni, mesti kita dengan ilmu. Macam mana kita tak kuasai ilmu Islam dan kita nak jadi promoter Islam, tak boleh. Adik tak ada maklumat apa Islam. Kita nak jadi promoter sabun, kita tahu sabun cak ayam apa barang kan. Kita tahu maklumat sabun bahan sekian, boleh jadi promoter. Sama dengan Islam. Kamu nak promosikan wajah Islam yang indah ini, dir ayah ini kan kamu tak faham Islam, nak promosi macam mana? Tadi saya dah tanya dengan sister kaum ini, kamu pening kepala dah. Apa dia teori Gramsci dah pening dah. Apa kata Hegel, apa kata Engels, apa kata Karl Marx, kamu pening dah. Macam mana kamu nak bayangkan, nak cerita pasal mazhab sosialis mula. Apa itu Marxism? Dah, apa itu Ba'ath? Sudah tak boleh jawab dah. Ba'ath pula apa mazhab Jamal Nasir, apa mazhab Muhammad Gaddafi. Lagi pening kepala. Nak beritahu. Sebab itu leaders are sudah tidur pula. Leaders are leaders. Tak ada pilihan. Kena baca. Kena membaca. Bayangkanlah sahabat-sahabat sekalian. Ilmu memang dia tak datang menggolek. Orang belajar di fakulti engineering lah. Jangan kita pakai sibuk assignment, sibuk tahu. Dunia ni lahir ramaikan orang pelajar engineering yang cemerlang juga bidang agama dan bidang gerakan dakwah. Saya dah sebut nama Syekh Dr. Fatih Akan. Dunia ni tuan-tuan, berterima kasih Dr. Fatih Akan. Tiap usaha sekolah menengah lagi dah mazhab ni, betul tak? Bukan graduan syariah, graduan engineering. Sampai dunia boleh iktiraf sebagai ilmuwan Islam. Dan memang dia sudah wujudnya PhD bidang wajah Islam. Kamu menam Dr. Syekh Mustafa Masyhur, almarhum Ustaz Omar Tilmisani, Law Faculty, boleh jadi sebuah, ataupun IR Abdul Qadir Hachani, gerakan FIS, Front Islamic Salvation di Algeria. Dia anggota parti 5 juta. Kita Malaysia baru juta ahli, dia 5 juta FIS. Dr. Abbasi Madani, Syekh Ali bin Had, tapi IR Abdul Qadir Hachani pemimpin nombor 2. Orang engineer, petroleum, tapi hebat safafah dia. Nak beritahu, di Mesir ni biasa, tuan-tuan sekalian. IR Syatir boleh, ikhwan boleh, IR Syatir, IR engineer boleh jadi pemimpin dan syura ataupun maktab irsyad ikhwan muslimin. Apa makna ni? Makna dalam keadaan kita belajar engineering, kita boleh juga mastering bidang lain. Tak ada masalah. Dah, syarat kita kena rajin membaca, rajin lelaki. Kalau sama-sama buat assignment tu boleh dengar YouTube macam-macam. Dan saya semua kena pilih pengajian. Ustaz Dr. Basit Abdul Rahman kena pilih asatidz yang memang berbau ilmu mereka. Jadi tak ada pilihan. Nak balik Malaysia pun adik-adik saya kena sambung berjuang.
Nanti kita pecah apa itu medan amal Islami. Dia banyak medan amal Islami, tuan-tuan, dia mesti pakai dengan tarbiyah, dakwah, siasah. Jangan otak kita ada pengingat politik tidak penting. Saya lihat ni kesilapan paling besar ini. Dah. Kamu nak kegilaan pada habaib, tak ada masalah berselawat lah. Penuh mulut setiap malam pun, tapi jangan tinggal perjuangan. Tadi kita sebut peristiwa Tabuk, adik-adik sekalian. Bayangkanlah kalau kamu nak cerita pasal politik. Nabi SAW wafat 12 Rabiul Awal tahun 9 Hijrah, hari Isnin. Tahu? Sahabat-sahabat ni masing-masing ramai yang hadir, dah tahu maklumat, tapi mereka tak terima hakikat Nabi dah wafat. Hinggalah Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran surah Az-Zumar ayat 30 dan surah Ali Imran ayat 144. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutila walaktum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka kamu akan berpaling daripada Islam. Sahabat-sahabat lupa pensan tau, lupa pensan. Dengar ayat ni macam kena petir dada mereka. Sayang, cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka terlepas pandang ada ayat Quran berkaitan kewafatan, sedangkan mereka jelas Al-Quran. Mereka bukan sekadar baca Quran, hafal, mereka beramal dengan Quran. Sebab itu saya kutuk gelarkan mereka generasi Al-Quran, Jilul Quran. Ada sekalian, bila jenazah Nabi disimpan, disemadikan, bila? Hari Rabu, wafat Isnin. Kamu pernah kaji tak 2 hari ni apa berlaku? Teman ahli panel telah proses. Minta diringkaskan jawapan. Anda nak minta hak 2 hari tu, saya nak tutup, nak kena lompat dulu, nanti besok kita sambung cerita. Nak ceritanya dah kerana apa? Kerana urusan memilih imam, memilih ketua, memilih kerajaan. Tengok-tengok duk sedih tu, mari Abu Ubaidah Amir bin Talib di Saqifah Bani Sa'idah. Orang-orang Ansar sedang berhimpun nak bayar siapa dia? Nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Orang Ansar, sahabat-sahabat berhimpun ramai-ramai pergi tinggalkan jenazah Nabi. Siapa jaga jenazah Nabi? Ahli Bait. Siapa Ahli Bait? Kaum-kaum Nabi, anak-anak Nabi. Orang Nuh nak memilih pemimpin akhirnya, baik. Tuan-tuan sekalian, nak beritahu Sayyidina Umar cadang Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Habab Ibn Muzir cadang ni Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya sebut nama Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat sepakat setuju baik Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita fikir logik kita, baiklah kita simpan jenazah Nabi dulu. Tak nak barulah kita fikir bab politik. Cerita bab perintah, nampak tak? Tapi sahabat-sahabat yang tarbiyah Nabi, mereka faham soal politik, imam ini fundamental. Allah jadikan kita khalifah. Apa khalifah? Iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Jangan tempat kelompok yang disebut sekolah, pisah. Syekh Mustafa Sabri kata itu jalan pintas menuju ke arah murtad. Main-main. Kita nak bimbang bab Syiah aja, bab sekolah kita terlepas pandang. Jangan ada tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi, pertama, ilmu. Balik kata pun kita sambung dengan gerakan Islam yang mereka ni pentingkan thaqafah, pembinaan ilmu. Dia tak terpisah tu, siasat, dakwah, tarbiyah. Kalau pisah memang ada masalah gerakan tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan Ustaz Iqbal, minta anda jawab pasal satu hadis. Hadis ni anda pernah ulas 1 jam dalam kuliah Jumaat. Kuliah pagi Jumaat di Kota Baru, Kota Nagati Ayahna. So, kalau nak rekas, sila rujuk ke sana. Allah nak ada kata orang masuk dari itu. Hadis ni menarik, dia banyak matanya. Takunu fi nubuwah, masya-Allah antakun semua takunu filah, masya-Allah antakun banyak. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi bercerita mengenai masa depan umat dia. Nabi ni umur dia 63 tahun. Dia jadi Nabi 23. Tapi dia jadi Nabi bukan untuk umat Madinah saja. Dia jadi Nabi untuk kita sampai hari kiamat. So Nabi akan cerita apa akan berlaku pada umat aku, yang Islam dengan yang kafir. Semua kita kafir ke Islam, umat Nabi Muhammad, ya. Jadi dalam banyak-banyak tu dia panggil hadis, dia panggil ahadisul fitan.
hadis-hadis yang bercerita mengenai fitnah-fitnah akhir zaman. Ini termasuk dalam hadis-hadis yang Nabi cerita apa berlaku selepas aku. Jadi antara ini ringkasan Nabi sebut perjalanan umat dia. Dia kata umat aku ni akan melalui 4 fasa. 4 fasa tu kiamat. 4 fasa yang besar. Lepas tu kamu tengoklah. Jadi para sahabat dan para ulama sampai sekarang dia perhati segala hadis Nabi, dia tengok. Oh ini dah berlaku, ini dah berlaku, ini dah berlaku, ini belum berlaku. Nampak tak? Baik. Dia kata, Nabi kata dia panggil apa? Tempoh pertama, fasa pertama. Fasa satu ialah fasa nubuwah, fasa kenabian. Allah Ta'ala kurniakan kamu, wahai umat aku, dengan satu sistem yang dinamakan sistem kenabian. Akulah, kata Nabi, iaitu bermula daripada aku jadi Nabi sampailah aku wafat 23 tahun. Ini adalah waktu keemasan. Kemudian lepas aku tak ada, dia masuk fasa kedua. Fasa kedua ni dinamakan fasa khilafah, pemerintahan di atas manhaj sistem nubuwah, ala minhajin nubuwah. Sistem khilafah ini, pemerintahannya dia berdasarkan sistem Nabi. Maksudnya tiru Nabi satu kata. Walaupun tak jadi macam Nabi, tapi dia tiru hak Nabi suruh. Fasa ni ulama kata berlaku hanya 4 khalifah saja, daripada Abu Bakar sampai ke Sayyidina Ali. Yang kata tambah, Sayyidina Ali ada seorang lagi, iaitu anak dia, bukan anak dia, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan jadi khalifah selama 6 bulan. Kemudian dia serah pada Muawiyah. Dia serah pada Muawiyah untuk perdamaian. Masa tu balas kan, Sayyidina Ali balas dengan Muawiyah. Jadi bila Sayyidina Ali wafat, umat Islam masa tu angkat bai'ah Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan, cucu Nabi yang hebat ni, ini Hasan 2 orang tadi yang kecil tu. Hasan tu dia fikir kalau aku terus dengan khilafah ni pun akan jadi fitnah. Muawiyah tak puas hati. Jadi dia dengan redha, dia ambil tugas bagaimana Nabi beritahu. Ini cerita Sayyidina Hasan, Nabi pernah beritahu, cucu aku ni satu hari dialah yang akan jadi orang tengah yang mendamaikan 2 umat aku yang berpecah. Jadi Sayyidina Hasan ingat hadis tu, ini pesan untuk dia. Maka Sayyidina Hasan tarik diri, dia beri pada Muawiyah. Dan lepas tu Muawiyah berjaya menyatukan umat Islam. Tapi Muawiyah ni dia tidak dimasukkan oleh ulama daripada kalangan yang duduk dalam sistem khilafah tadi. Kenapa? Ulama kata Muawiyah ni bermula sistem ketiga, fasa ketiga, iaitu fasa mulkun adudun. Mulkun adud ataupun mulkun adud, sebuah pemerintahan beraja, kerajaan yang zalim, mencengkam rakyat dia. Jadi betul, maknanya zaman Sayyidina Muawiyah tu walaupun dia tidak raja, tapi dia telah melantik anak dia. Bukan lagi cara demokrasi kan, dipilih oleh rakyat. Muawiyah ni dia paksa rakyat terima anak dia sebagai raja. Maka Muawiyah ni telah tidak ikut cara yang Nabi ajar, bahawa kuasa itu hendaklah diberi pada rakyat untuk memilih. Nabi itu Allah Ta'ala pilih, tapi Abu Bakar bukan Allah Ta'ala pilih. Yang memilih Abu Bakar ialah rakyat Madinah. Nampak tu, Umar dia balah. Aku cari Umar tak ada, Abu Bakar berhujah. Aku sekali orang nampak yang terbaik, rakyat Madinah nampak yang terbaik adalah Abu Bakar. Maknanya yang menanti Abu Bakar bukan Allah. Allah Ta'ala tu ilmu lain lah. Tapi yang menanti Abu Bakar zahirnya ialah rakyat. Jadi Umar dilantik oleh rakyat, Osman dilantik oleh rakyat, Ali dilantik oleh rakyat. Bila main Muawiyah lantik anak dia. Jadi Muawiyah tak ikut Nabi, walaupun dia sahabat, tak ikut minhaj Nabi. Maka Muawiyah ini dimasukkan dalam fasa ketiga, fasa kerajaan, dan kerajaan Nabi kata zalim. Bila sistem kerajaan, sistem raja, kezaliman boleh berlaku. Walaupun wujud raja-raja yang adil, tapi sistem itu adalah sistem yang zalim. Nampak? Ada raja adil kan? Macam Umar bin Abdul Aziz, dilantik bukan dipilih oleh rakyat, tapi rakyat terima dia walaupun dilantik. Kenapa? Dia adil. Dan banyak keadilan, banyaklah zaman kerajaan Islam. Nak banding zaman kafir tak sekira lah, jahat kan. Tapi Nabi mengatakan bahawa ini adalah fasa kezaliman. Fasa kezaliman. Dan fasa umat raja ni akan berakhir, diganti dengan mulkun
Jabr, mulkun Jabr. Kerajaan yang kuku besi. Kerajaan kuku besi. Dia bukan raja, tapi dia merampas kekuasaan, dia mengencah cara kuku besi. Dan ulama kata sistem raja telah semakin hari semakin runtuh di seluruh negara Islam semenjak Eropah menjajah. Dan bila Eropah keluar, zaman Eropah pun zaman kuku besi penjajah. Dan bila penjajah keluar, dia menggantikan penjajah ni lah kerajaan-kerajaan yang menekan rakyat dengan kuku besi. Bagaimana di Mesir ni, di Malaysia ni dekat-dekat nak jadi kuku besi. So ni kita bahas lepas ni politik kita bahas lepas ni. Bagaimana Mahathir ni dianggap dalam sinar harian, bukan dalam harakah. Sinar harian yang pembaca semua menganggap, tak silap anda dalam satu kajian sebelum pilihan raya, 80% lebih pembaca menganggap Mahathir ni adalah kuku besi zaman pemerintahan ni. Tak percaya barang naik ni kerana Mahathir lah. Tak naik hari ni kerana perjanjian yang dibuat zaman Mahathir secara paksa. IPP-nya, perjanjian ininya, perjanjian itu dan sebagainya. Akhir sekali kita hari ni lah, anak-anak zaman Mahathir tak apalah, zaman Malaysia ni kaya tapi perjanjian yang dipaksa ni akhir sekali mengkayakan satu golongan, menyusahkan golongan rakyat. Dan bukan cara demokrasi, walaupun pilihan raya itu adalah demokrasi, tapi sistem itu telah rosak. Dan Nabi kata sistem yang paling buruk. Anda sebut 4 kan? Bukan 4, 5. Ini yang terakhir. Dan Nabi kata selepas fasa ini akan berlaku fasa terakhir sebelum kiamat. Dan fasa tersebut ialah fasa khilafah ala minhajin nubuwah. Umat aku akan kembali kepada sistem asal, iaitu sistem pemerintah dipilih oleh rakyat dengan sistem yang adil. Dan sistem itu adalah sistem yang menepati sistem zaman Abu Bakar. Siapa yang nak melaksanakan sistem ini? Student-student yang ada di Oyama ini. Oyama Mana sebut lagi? Mana pokok kita lah. Pokok kita maknanya kumpulan Islam, anak-anak muda, pejuang-pejuang yang mula rasa bersalah. Kita ni duk puja barat, duk puja Jepun, kita balik pada agama. Kita abad pada agama. Jadi yang kita buat ni untuk menghayatilah, supaya kita menjadi kaki tangan yang berjuang untuk mengembalikan umat Islam ni kepada sistem yang diredai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi sekarang ni ulama kita kata kamu mesti berjuang untuk memastikan rakyat memilih dengan penuh hak dan kekuatan untuk memilih. Tak ada. Lepas tu kita buat bersih, ada menyucikan pilihan raya untuk sampai pada perintah suara rakyat adalah suara keramat. Tapi yang lebih keramat ialah Quran dan Rasulullah SAW. Boleh faham? Itu juga ya. Wallahualam. Cuma apabila tanya tentang bagaimana pandangan Serong, orang yang sentiasa memandang Serong pada da'i ataupun pendakwah ini, Ana suka sebut sebagaimana yang disebut dalam surah Taubah yang saya baca awal-awal tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut lau kana aradan qariban. Kalaulah perjalanan agama ini dekat sahaja, wasafaran qasidan, dan qariban, dan juga wasafaran qasidan, perjalanan yang penuh dengan keenakan dan keseronokan. Allah gunakan kalimah lattaba'u, sudah pasti kamu akan diikuti. Pandang Serong ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sambung sikit lagi, walakin ba'udat alaihi musyaqqah. Tapi kamu kena faham, jalan agama ini ba'udat, dia penuh dengan jauh perjalanannya, lebih jauh daripada Tokyo ke Toyama ini sendiri. Ba'udat alaihi musyaqqah, penuh dengan ranja-ranja, maksudnya penuh dengan duri-duri. Kita nak suruh orang rasa sempurna pada kita tidak mungkin. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri pun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul sebentar tadi, orang yang betul-betul cantik dan orang yang pribadi yang paling unggul di kalangan masyarakat jahiliah di saat itu, tiba-tiba waktu mana Rasulullah isytiharkan dia menjadi Nabi dan juga Rasul, dia mula ditentang. Yang tentang Rasulullah bukan orang lain, orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang paling dekat dengan Rasulullah, bapa saudara Rasulullah, Abu Lahab. Sehingga kan turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab.
cerita benda yang demikian. Maknanya yang dekat dengan Rasulullah, bukan sekadar Abu Lahab yang jahat, wa mra'atuhu, dan juga mak saudara pada Rasulullah, isteri pada Abu Lahab tersebut. Kita ni kalau jahat seorang saja lain, jahat suami, isteri dia baik, biasa demikian. Ni orang kita sebut jahat laki bini jahat, dua-dua jahat. Nak sebut gambaran agama demikian juga. Kalau agama ni, kalau orang tak pandang serum, boleh jadi ada sesuatu yang tak kena pada kita. Kerana perjalanan agama ni, kalau perhatikan berarti, kita akan dapati agama ni, dia akan melalui jalan-jalan yang sukar. Tak ada benda yang mudah dalam agama, tak ada. Semua benda yang dalam agama ni payah. Kita baca Quran, payah ke senang? Payah. Kita dengar kuliah ni, senang ke susah? Susah. Dengar ceramah, senang ke susah? Susah. Elok dengar ceramah, lalu pula tabung derma, lagi susah. Pejam mata setengah-setengah orang. Kan kalau pergi sembahyang Jumaat, lalu tabung derma tu, bingkah bangun sembahyang sunat terus dia. Rajin terus sembahyang sunat. Nak sebut ni gambaran bagaimana susah kita. Agama ni susah. Kita cuba bayang, kita duduk dalam majlis ilmu ni, lalu tabung derma. Lalu tabung derma. Elok dalam poket kita ada 2 keping. 2 keping duit. Satu RM10, satu lagi RM1. Agak-agak yang mana kita masuk tabung derma? RM1 lah. 50 simpan. Susah kan nak bagi 50? Bagi kita 50 tu yang kita. Padahal yang masuk dalam tabung itulah yang kita. Yang dalam poket ni bukan milik kita pun. Boleh jadi milik orang lain. Tapi yang kita fikir yang dalam poket ni lah milik kita. Tengok kan, dah terbalik. Bagaimana Ustaz ni cerita sebentar tadi tentang bagaimana kita beriman dengan perkara yang gaib. Beriman dengan perkara gaib ni bukannya senang. Kita bangun tahajud malam, senang ke susah? Susah. Bangun tahajud malam, Allah susahnya. Bangun musim-musim sejuk ni lagi susah. Bunyi jam tu kering, pak tutup dulu. Bingkah bangun, langgar tiang-tiang, langgar dum bom jumpa bilik air. Sila pula dalam bilik air. Nak sebutnya susahnya gitu. Hulur tangan, tarik dulu tengok air yang turun. Macam nak bomoh dalam bilik air. Nak sebutnya susahnya kita. Ambil wuduk siap, ambil wuduk sejuk ni, menggigil ni, duduk atas tikar sejadah ni. Duduk atas kerusi, jumpa kerusi, duduk dulu. Hampas sejadah, dah elok hampas sejadah tu. Tengok sejadah berlipat pula, betulkan dulu sejadah. Tengah betul sejadah tu menyalah pula atas sejadah. Ketiga atas sejadah. Nak sebutnya susah. Susah kan? Susah. Kerja agama demikian. Cuba kita baca Quran, menguap terus. Kita nak majlis ilmu, mengantuk terus. Tapi cuba buat maksiat. Maksiat mana susah? Buat maksiat mana susah? Mana letih? Tak letih pun. Tak ada orang tengah-tengah mengumpat, terhangguk-hangguk. Mengumpat, tertidur. Orang tanya buat benda, mengumpat. Tak ada. Cuba kita mengumpat sebelah orang tidur. Bingkah bangun itu. Siapa? Dia tanya. Terus. Buat maksiat kan? Sebab itulah kita nak sebut. Kalau dipandang serong dalam agama, itu satu sunnah dalam beriman. Satu sunnah yang perlu kita lalui. Kita lihat dalam sejarah kan bagaimana yang berlaku pada Sayyidina Umar dengan anak dia Abdullah bin Umar. Walaupun cerita berbeza-beza versinya. Sebut gambaran, kita sebut Abdullah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berjalan di atas seekor unta. Orang cakap, orang kata ada kepatut unta kecil macam tu, 2 orang naik seekor unta, kesian unta. Kesian unta kecil, unta tersebut kurus unta. Orang cakap, Sayyidina Umar sebut, dengar tu Abdullah, kamu turun Abdullah, biar kamu jalan, biar ayah seorang duduk kat atas. Jalan, orang cakap, ada kepatut anak duduk kat bawah, bapak relax kat atas. Kesian pada anak tu. Sayyidina Umar kata, dengar tu Abdullah, aku turun, engkau naik. Naik Abdullah, Sayyidina Umar jalan kat bawah. Orang cakap, ada patut anak biar bapak yang tua tu berjalan seorang-seorang, dia duduk kat atas. Sayyidina Umar katakan, orang cakap tak elok kan? Kamu turun Abdullah, jalan dua-dua orang. Jalan dua-dua orang. Orang cakap, ada kepatut unta dia tak naik. Sebab tak kena dalam dia. Hidup berjuang ni, kita buat jalan agama demikianlah. Kenapa? Kerana Allah sediakan pahala. Allah nak sediakan pahala untuk diri kita.
Allah jadikan kata-kata itu pahala. Dan anak biasa sebut, kita kalau kita mampu bertahan dengan keadaan ini, kita akan dapat rasakan kenikmatan satu masa akan datang. Memang kita penat sekarang, tetapi kita akan rehat akan datang. Cuma mulut kita hanya kita sebut pada diri kita, kita sebut tiap kali mana kita kena ujian ini, kita hanya mampu sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mulut kita jangan tertinggal daripada kita doa, kita minta dengan Allah, sebut pada Allah, hasbiyallah, memadailah bagi Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik penjaga dalam hidup saya, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik yang disebut yang membantu penjaga, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Jangan tertinggal daripada kita sentiasa baca doa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini semua ni menjadikan kekuatan bagi dai. Sebab tu kalau kita tinggal yang ni, kita akan hilang kekuatan. Sebab tu Rasulullah SAW, di antara benda yang Rasulullah sentiasa pesan sangat pada kita, Rasulullah kata, ad-du'a silahul mu'minin. Rasulullah SAW sentiasa sebut doa. Doa ni senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin. Rasulullah SAW pesan demikian, doa jangan tinggal. Yang kita jangan masalah, kita tinggal doa. Kita boleh tengok Rasulullah ni doa, para hadis kan baca hadis-hadis. Dalam doa-doa Rasulullah macam mana. Boleh kata tak ada satu benda yang Rasulullah buat, Rasulullah tak sertai doa. Semua yang Rasulullah buat, Rasulullah ajar dengan doa. Doa-doa sampai kita boleh tengok satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal, Al-Azkar, Imam Nawawi. Lil Imam Nawawi. Baca tak baca? Jangan baca yang Ustaz Ridwan saja. Yang ni pun kena baca. Baca doa-doa Al-Azkar Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dia ajar cara macam mana Rasulullah doa. Bagaimana Rasulullah doa? Aisyah radhiyallahu anha disebut, Rasulullah ni doa, aku tengok Rasulullah doa, terangkat tangan. Lagi lama doa, lagi terangkat. Lagi lama doa, lagi terangkat. Sehingga nampak bau ketiak Rasulullah. Rasulullah doa, sehingga ternampak. Nak sebutnya beria Rasulullah doa, terangkat, terangkat, terangkat. Lagi lama, lagi terangkat, lagi terangkat tangan Rasulullah. Kita doa tak? Lagi lama, lagi turun. Lagi lama, lagi turun. Benda lah Pak Imam. Doa panjang-panjang. Mula lama-lama letak tangan atas perut. Mula bilang cicak malam ni berapa ekor cicak. Malahnya kita doa, letak tangan atas perut tu. Letak tangan atas perut, nak sebut pada Allah, ya Allah, nak terima. Tak nak terima sudah. Senang dia nak dalam dia berdoa. Kita malaskan berdoa. Doa pun malas. Bagi kita tak nak minta dengan Allah. Satu orang mukmin, orang yang mempunyai kekuatan yang sedemikian rupa. Wallahu a'lam.